Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kemudahan menghafaz bagi orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan? Jadi kita tengok yang ke seterusnya, kemudahan menghafal bagi orang-orang yang ingin, orang yang diinginkan Allah untuk mempelajarinya. Jadi orang-orang yang ada mempunyai semangat, keinginan yang kuat ni, Allah Ta'ala permudahkan dihafal Quran. Kalau tidak bukan senang. Al-Quran ni dia ada berapa surah? Ada berapa juzuk? Ada berapa ayat? Ada 6,000 ayat lebih. Kalau nak ikut-ikut dari sudut logik akal, boleh hafal Al-Quran ni. Ikut logik akal kita lah, yang cetek ni agak boleh hafal tak? Tak boleh hafal. Ribu-ribu, ada 6,000 ayat lebih. Nak hafal ayat-ayat lazim pun banyak orang tak ingat. Tetapi sesiapa yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, yang mempunyai semangat yang kuat, keazaman yang tinggi, dia boleh hafal sebuah Quran. Sebab tu di zaman Nabi SAW, Quran itu tidak lengkap dibukukan sebagaimana yang ada di zaman kita sekarang ni. Sebahagian surah ada di rumah sekian, surah yang lain ada di rumah si fulan, surah yang lain ada di rumah si anu. Mereka tulis dari atas pelepah-pelepah tamar, atas kulit-kulit unta yang telah dikeringkan. Macam mana hebat orang dulu. Dia memang banyak letak di sini. Kita ni sekarang ni Quran ni beribu juta. Sebuah-sebuah rumah pun lebih daripada juta. Sebuah-sebuah rumah pun ada 2-3 naskah, 4-10. Jadi di antara kaedah cara Allah Subhanahu wa taala, dia nak bagi bahawa agama Islam ini terjaga sehingga kiamat, dijadikan penganut-penganutnya, iaitu penganut agama Islam ni, dia mampu menghafal Quran. Ayat-ayat yang lepas dah kita baca, Allah Ta'ala memberi jaminan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kamilah yang bertanggungjawab memeliharanya, menjaganya, mengawasinya sehingga hari kiamat. Tak boleh nak ditukar, ditokok tambah. Bukan sahaja di sudut cetakan dan di sudut hafalan, lekat di dalam pemikiran manusia, lekat di dalam hati manusia. Jadi sebahagian daripada mukjizat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala permudahkan bagi orang yang sungguh untuk menghafal Al-Quran. Boleh dikatakan golongan yang disebut sebagai para alim ulama, khususnya imam yang 4, imam-imam hadisnya semua hafal Al-Quran. Semua mereka hafiz Al-Quran. Sebab itu bukan menjadi suatu kehebatan sangat, menjadi kebiasaan je para ulama ni dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Sebab itu orang yang menghafal Al-Quran dia tak panggil hafiz, hafizul Quran, dia panggil hamilul Quran. Hafiz ni hadis. Di samping dia hafal, dia memahami seluruh ajaran yang ada dalam Quran dan dia mengamalkan seluruh ajaran yang ada dalam Quran. Sebab itu dipanggil hamilul Quran, orang yang menanggung Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, membawa isi yang terkandung dalam Al-Quran, bukan di sudut ingatan saja. Hafiz-hafiz ni kalau para ulama dulu, macam orang hafal hadis, hafizul hadis, hafal hadis ratus-ratus ribu baru dipanggil hafiz. Quran dia tak panggil hafiz. Quran dia jadi biasa bagi para alim ulama. Okey, terus Al-Quran mudah dihafaz baik oleh kanak-kanak maupun orang dewasa. Sebab tu kita tak pelik ada orang yang 8 tahun dah habis Quran, 9 tahun hafiz Quran, 10 tahun hafiz Quran.
Okey, terus. lelaki maupun wanita dalam tempoh yang singkat berbanding dengan menghafaz benda-benda lain. Kitab-kitab umat lain tidak dihafaz oleh para penggantinya sebagaimana yang berlaku kepada Al-Quran Al-Karim. Setiap zaman dia dihafaz oleh ratusan ribu orang Islam. Kerana itu Al-Quran itu dipindahkan oleh sejumlah besar orang daripada generasi demi generasi. Mereka bukan sahaja menghafaz, bahkan juga mengelokkan bacaan dan juga mengajarnya kepada murid-murid dan para pengikut mereka. Okey, terus. Mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu antropologi, sosiologi, biologi dan lain-lain. Boleh dikatakan tidak ada satu bukti saintifik yang berjaya dicapai oleh akal fikiran manusia, melainkan asasnya terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah, baik secara tersirat maupun tersurat. Misalnya firman Allah Dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, bila kita membaca, kita mengkaji, menyelidiki isi yang terkandung dalam Al-Quran ni, ilmu dalam Al-Quran, maklumat dalam Al-Quran ni cukup banyak. Sebab tu saya selalu ulang, bila nak dapat ilmu, nak mendalami ilmu, kita kaji Al-Quran di samping buku-buku yang lain. Bukan kata tak boleh baca buku, tak boleh baca kitab-kitab yang lain. Perlu, penting. Tetapi asasnya mesti Al-Quran. Sebab di antara ilmu dan maklumat yang diperolehi dalam Al-Quran ni, dia cerita tentang, yang pertamanya di antaranya tentang kejadian manusia. Asal kejadian manusia daripada apa? Daripada tanah. Peringkat yang berikutnya daripada air mani, disebut dalam Al-Quran. Tentang fi'il perangai manusia, tentang kehidupan masyarakat yang terdahulu, keadaan orang dulu-dulu, fi'il perangai mereka, bagaimana cara mereka mendirikan negara, membuat pembangunan, fi'il perangai orang-orang Arab, bagaimana adat resam sesuatu kaum, sesuatu bangsa, disebut dalam Al-Quran. Di antaranya kalau kita tengok di dalam ayat suratul Quraisy, li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaannya bagi orang-orang Quraisy, bangsa Arab yang berada di zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri adalah berbangsa Arab Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka rihlah, musim sejuk pergi satu tempat, satu negara, satu negeri, musim panas pergi tempat lain pula. Kehidupan mereka ini sentiasa bermusafir di atas tujuan berniaga, mengukuhkan ekonomi mereka. Mereka berusaha untuk memperolehi ekonomi mereka dengan jalan perniagaan. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran kan banyak ayat cerita bab berniaga. Sebab suasana orang Arab, adat resam mereka adalah berniaga. Di antara contohnya apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila disuruhkan sembahyang Jumaat, hendaklah kamu pergi fas'au ila zikrillah. Fas'au ni maknanya pergi cepat, bersegera, jangan tangguh-tangguh bila dengar seruan azan, bila dipanggil menunaikan sembahyang. Wa dzarul bai', tinggal jual beli. Menunjukkan di zaman Nabi SAW hari Jumaat dia tak cuti, niaga juga, bekerja. Nampak? Bukanlah alasan untuk kita lebih kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam ataupun lebih syumur hari Jumaat mesti kena cuti. Tak, zaman Nabi tak cuti. Jadi terkenal dengan ahli perniagaan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allah Ta'ala kata, ini satu pujian, suatu pengiktirafan orang-orang yang baik, lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan mereka, jual beli mereka daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala sebut jual beli. Adat resam Arab pada ketika itu memang sumber ekonomi mereka berniaga. Dan kalau kita tengok di dalam suratul Fajri, Allah Ta'ala cerita suasana keadaan kaum yang terdahulu. Seperti apa? Qaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad bagaimana telah melakukan oleh Tuhan engkau terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad, yang berada di negeri Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang Allah tak pernah buat satu golongan yang seumpama kaum Ad.
Mereka nak mendirikan istana, rumah yang besar, bangunan yang mencakar langit. Mereka pergi dekat Gunung Ganang, mereka pahat buat istana-istana yang besar. Jenis puak ni Allah Ta'ala kata, kami tak pernah buat pun sebelum mereka. Mereka satu kaum yang kuat, yang hebat, yang kental, mempunyai semangat yang tinggi. Wa Samud, tadi kita kaum Ad, Samud pula. Sebab tu kata Quran ni mencerita tentang kehidupan masyarakat, adat resam sesuatu bangsa, sesuatu kaum. Wa Samud alladhina jabu as-sahra bil wad. Dan kaum Samud yang telah mereka memotong bukit bukau di lembah-lembah untuk mendirikan bangunan. Wa Fir'aun pula, wa Fir'aun nazil autad. Dan Fir'aun mempunyai pasak-pasak yang sangat kuat, tiang-tiang yang sangat kukuh untuk mendirikan bangunan. Tetapi Allah Ta'ala kata, walaupun kaum Ad hebat, kaum Samud hebat, Fir'aun hebat di sudut pembangunan dunia, di sudut pembangunan, orang sikit-sikit orang tak ada pembangunan, mundur. Demo ni lebih membangun, lebih hebat, lebih maju di sudut pembangunan. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Alladzina taghaw fil bilad. Mereka melampau duduk di dalam sesebuah negeri. Allah Ta'ala cerita di sudut fizikal, di sudut pembangunan canggih, hebat. Tetapi mereka telah melampau hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala. Fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Allah Ta'ala mendatangkan satu azab yang sangat hebat. Jadi apa makna canggih, apa makna maju, apa makna pembangunan yang mencakar langit kalau tak beriman kepada Allah, kalau tidak ada ketakwaan di dalam hati kepada Allah. Jadi orang-orang sikit-sikit sebut pembangunan kan, projek canggih. Hak tu benar, bukan kata Islam tu bila masuk Islam ni nak hidup dalam keadaan sederhana, miskin, tidak maju, tak. Islam dia cemerlang, maju, hebat. Tetapi yang paling penting, hebat itu didorongi dengan ruh Islam. Didorongi, didasari dengan ruh Islam. Bila ruh Islam tu ada dalam hati, kita canggih macam mana, kaya macam mana, hebat macam mana, dia masih ada sempadan. Masih ada had, tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Maju nak maju punya pasal ingat lupa Allah, tak kira halal haram. Yang orang sebut apa dia? Matlamat menghalalkan cara. Apa cara pun boleh, perlu, mesti dilakukan untuk mencapai sesuatu matlamat. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Okey, terus. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين." وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Sesungguhnya kami telah menjadi oleh kami akan manusia. Telah menjadi oleh kami di situ adalah Allah Subhanahu wa taala akan manusia min sulalatin, daripada pati, min tin, pati tanah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, sebab tu kita sebut tadi asal kejadian manusia daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Bila ada orang-orang Bani Israel yang terdiri daripada golongan Nasrani, mereka pelik tentang kejadian dan wujudnya Nabi Isa alaihissalam. Macam mana Nabi Isa boleh hidup, boleh wujud atas dunia sedangkan dia tidak ada ayah? Mereka seheran. Semua kerja Allah Ta'ala tak ada heran. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala nak buat, Allah Ta'ala kata jadi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas sesuatu itu maha berkuasa. Bukan sahaja berkuasa, maha. Maha ni hebat. Qadir isim sirah mubalaghah, sangat-sangat berkuasa. Tidak ada halangan bagi Allah. Jadi apa nak pelik? Lalu Allah Ta'ala jawab dalam Quran, inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kalau kata kejadian Nabi Isa tu pelik, aneh, ajaib, orang tak diterima dari sudut akal kerana tak ada ayah, Allah jawab, Allah kata, Allah bagi tahu kejadian Adam lebih dahsyat, teramat-amat dahsyat, lebih hairan, lebih mengagumkan. Bukan kata tak ada ayah, ibu pun tak ada, ayah tak ada, ibu pun tak ada, boleh bagi jadi.
Jadi tu macam mana? Daripada beberapa bentuk jenis tanah. Sebab tu dari kalangan anak cucu Adam, manusia seluruhnya yang ada atas muka bumi ni semua dipanggil anak cucu Adam, zuriat Nabi Adam. Asal Nabi Adam. Sebab tu warna kulit manusia berbeza. Ada yang putih, hitam, kelabu, asap, apa merah kan, putih kemerahan, semua macam-macam. Ada mengaji kan kita, pelajar-pelajar pun macam-macam jenis warna kan. Tuturan bahasa pun berbeza. Sebab bentuk asas kejadian Nabi Adam tu macam tu. Diambil berbagai-bagai jenis tanah. Tapi kita kena ingat, Allah Ta'ala bagi tahu warna kulit ke, tuturan bahasa ke, di sudut Allah Ta'ala tak ada yang mulia. Dia putih di macam satu dia mulia, kurang putih kurang mulia. Tak. Gelap tak mulia langsung. Tak. Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, berpuak-puak berbangsa-bangsa. Macam orang Arab, puak dia, kabilah dia. Orang Melayu pun ada banjo, ada apa dia, mendeleng, ada petani. Hab cakap ni dia petani, keturunan petani, sama dengan Ustaz Mat. Dia ada apa dia lagi, Minang, Kerinci. Saya sendiri pun jenis kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah Melayu pun tak dapat nak ingat, nak faham seluruhnya. Tapi ala pelihat orang Arab macam tu, semua bangsa macam tu. Semua Allah Ta'ala jadikan. Tuturan bahasa, warna kulit, berbangsa-bangsa. Tapi Allah membuat kesimpulan, semua tu sama je. Kamu tutur bahasa apa, kulit apa, kamu duduk dalam bangsa apa, sama je. Yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takut kepada Allah? Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Siapa yang paling beriman kepada Allah? Hak tu paling mulia. Itu maknanya kesimpulan yang Allah Ta'ala sebut. Daripada pati tanah, summa ja'alnahu. Dan peringkat yang kedua, selepas Adam, kami jadikan akan manusia itu nutfatan, setitik air mani. Air mani ni banyak Allah Ta'ala, hak setitik tu yang jadi benih tu. Fi qararin makin, disimpan air mani itu di tempat yang sangat kukuh, iaitu rahim ibu. Dahsyat kejadian kita ni bila kita baca, dahsyat. Dahsyat siapa? Dahsyat Allah tu bagi jadi kita tu. Asal-asal kita ni semua hina semua daripada air mani. Summa khalaqnal nutfata. Kemudian daripada darah nutfah itu jadi alaqah, seketul darah. Fa khalaqnal alaqah mudghatan. Daripada darah jadi seketul daging. Nak lebih faham, tengok Matan Arba'in, hadis 40, asas-asas kejadian manusia. Macam ni lah cerita asas-asas kita tu macam mana kan. Lepas tu fa khalaqnal mudghah, daripada daging itu izama, Allah Ta'ala jadi tulang. Semua orang ada tulang kan? Manusia mesti ada tulang. Lepas Allah Ta'ala jadi tulang itu, fakasawna, kami balut ala izama, akan tulang lahma. Tulang kita ni dia balut dengan daging. Kalau tulang saja tak jadi manusia. Kalau tulang saja tak jadi manusia. Kami, Allah Ta'ala kata, balut tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu, kemudian kami jadikan khalqan akhar. Maknanya makhluk. Khalqan akhar ni manusia yang sempurna. Itu terjam pertama. Yang keduanya, khalqan akhar, makhluk yang lain. Maksudnya, setelah Allah Ta'ala selimutkan apa tadi, tulang dengan daging, dijadikanlah manusia itu secara sempurna. Sempurna. Jadikan mata, tangan, kaki, anggota, seluruh anggota manusia. Fatabarakallah, maha suci Allah, maha berkat Allah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik kejadian. Tak ada orang boleh buat baik macam Allah Ta'ala. Kalau binatang dibuat macam ni, serangga macam ni, manusia macam ni, sebaik-baik kejadian. Bumi macam ni, langit macam ni, pokok kayu macam ni, semua ada beza. Nak tunjukkan apa? Maha suci, maha agung, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita orang Islam membaca, menghayati, kita duk tadabbur ayat-ayat yang macam ni, jadi rasa hina diri kita di hadapan Allah. Kemuncak
Ubudiyah kita, maknanya apa ubudiyah? Perhambaan kita kepada Allah rasa koman, rasa hina, rasa leceh lah kita dengan Allah. Tapi bila duk rasa gong lagi, duk rasa hebat lagi, riak, takbur, sombong, dia tak tahu asal kejadian. Kalau kita muhasabah diri kita, memang rasa koman. Kalau duk rasa hebat, dia tak muhasabah diri ya. Dia tak tahu dia asal-asal usul jadi daripada mana dijadikan oleh Allah. Sebaik-baik kejadian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Okey, terus. Kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran antara lain ialah saranan supaya memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Quran banyak menyarankan ayat-ayat suruh fikir tentang kejadian. Yang ni pun selalu kita sebut. Tentang kejadian maknanya tentang makhluk. Tentang makhluk memang suruh fikir. Adapun tentang Allah jangan fikir. Makhluk disuruh fikir, banyak ayat Quran. Di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum diturunkan wahyu, apa bentuk ibadah? Apa kafiat ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum umur dia 40 tahun? Kan Nabi diterima wahyu umur 40. Lepas umur 40 dah datang sembahyang, puasa, zakat, haji, suruh berzikir dan sebagainya. Sebelum umur 40, sebelum diturunkan wahyu, bagaimana cara Nabi beribadat kepada Allah? Yang Nabi SAW selalu pergi ke mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia pergi ke Gua Hira kan. Tujuan apa dia pergi? Dalam hadis itu menyebut yatahannas. Yatahannas ni maknanya yata'abbad, maknanya beribadat kepada Allah. Dia pergi untuk tujuan beribadat. Pergi ke Gua Hira tu beribadat, dia beruzlah untuk beribadat. Beruzlah ni apa? Mengasingkan diri daripada masyarakat. Imam Ghazali sebut uzlah ni terbahagi kepada dua. Sama ada kita mengasingkan diri daripada masyarakat dalam bentuk jasad kita, kita duduk di pergunungan, dalam gua, mengasingkan diri daripada orang, duduk seorang-seorang berzikir, beribadat kepada Allah. Itu satu bentuk. Tak bercampur dengan orang lah, tak bermasyarakat dengan orang. Sebab apa? Bila dah berduduk dalam masyarakat, bergaul masyarakat ni, bagai-bagai masalah berlaku. Takut kita, hati kita tak kuat, kita terpedaya, terpengaruh, dapat ditarik dengan kerosakan masyarakat, kita takut terjebak sekali. Jadi sebahagian daripada orang dia bertindak mengasingkan diri daripada masyarakat. Uzlah yang kedua, duduk dalam masyarakat tetapi hati kita sentiasa ingat Allah. Duduk ramai-ramai, duduk masyarakat, bergaul dengan orang, tetapi hati sentiasa tidak lalai daripada mengingati Allah. Jadi kembali kepada apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi pergi Gua Hira ni apa bentuk ibadat? Sebab wahyu tak turun lagi. Jadi para ulama menyebut berfikir. Pendapat yang pertama kata dia beribadat mengikut syariat Nabi dulu. Pendapat yang kedua kata berfikir tentang kejadian Allah. Sebab dalam Al-Quran sendiri, salah satu arahan, perintah dan saranan Quran banyak berfikir tentang kejadian Allah. Apa pentingnya? Kita fikir tentang langit, bumi, matahari, bintang, hujan, rumput rampai, binatang. Seluruh yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dia suruh kita fikir. Sebab apa? Kesan daripada kita fikir dan kita kaji, nampak kebesaran Allah, nampak hebatnya Allah Ta'ala. Kita tengok kalau kita ambil tentang binatang ke serangga, saya tengok baru-baru ni ada dalam YouTube arnab, berpuluh-puluh ekor anak sekali dia melahirkan anak, puluh-puluh ekor. Macam mana ni hebat Allah Ta'ala. Orang, seorang, dua orang, kawan kita ada 2 orang kembar, 2 orang lah, paling tinggi 3 orang, 10 tak ada, tapi binatang ada. Lipan, berapa kaki? 40 lah. Macam ular, macam mana lipan, kaki lipan, ular macam mana, macam mana pergerakan dia, kaki tak nampak. Bila kita fikir kenapa lah orang, makhluk ni Allah Ta'ala jadi macam ni, makhluk ni jadi macam ni, di situ sudah cukup untuk menguatkan iman kita kepada Allah, untuk merasakan di dalam hati kita komen hina kita di hadapan Allah Ta'ala yang mampu membuat semua jenis benda-benda pelik. Tak usah kira langit bumi tu lagi hebat lah. Hak benda-benda di atas bumi pun tak terfikir kita, tak terjangkau dengan pemikiran kita. Bila nampak Allah Ta'ala hebat, baru nampak yang kita sebutkan tadi sebagai ubudiyah.
Kita ni jadi betul-betul hamba. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala beberapa tempat, beberapa ayat, beberapa surah dalam Al-Quran mengiktiraf Rasulullah SAW sebagai hamba dia. Semua manusia yang beriman teringin nak menjadi hamba Allah, tetapi belum tentu Allah Ta'ala tak iktiraf, kerana ciri-ciri, sifat-sifat sebagai hamba belum penuh, belum cukup, belum lengkap. Adapun Nabi lengkap, sempurna ciri-ciri sebagai seseorang hamba Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala iktiraf Nabi hamba dia. Sebab ciri-ciri sebagai seorang hamba itu telah berada kepada Nabi, telah dimiliki oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang selalu kita baca, bila Rasulullah qiyam mulai tu berdiri lama sampai pecah kaki dia kan, lalu Aisyah tanya dia, kenapa Rasulullah ini semayang ibadat terlalu lama? Laqad ghufirta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya dosa kamu yang lalu Allah Ta'ala ampun, yang akan datang Allah Ta'ala ampun. Kenapa duk sungguh sangat puluh sangat buat ibadat? Nabi kata, afala akunu abdan syakura, adakah tidak aku nak jadikan diri aku ini sebagai seorang hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala iktiraf kerana kesungguhan Nabi SAW menjadi hamba. Kita ni tak apa bersungguh berusaha nak jadi hamba, tak betul-betul bersungguh berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah, dengan mematuhi suruhan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW dia pergi ke Gua Hira untuk tafakur, berfikir tentang kejadian-kejadian Allah. Okey, terus. Al-Quran mengandungi saranan supaya manusia memikirkan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi, untuk mendapat bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk mengenal segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Saranan-saranan itu terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun tilka ayatullahi nasluha 'alayka bil haqq fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Sesungguhnya pada langit dan bumi, di sini disebut pada langit dan bumi, di dalam ayat yang lain inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Ni Allah Ta'ala suruh fikir ni. La ayatil lil mu'minin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang beriman. Kalau tak beriman, tengok hebat macam mana pun dia tak akan ambil pengajaran. Dia tak nampak Allah Ta'ala tu hebat. Orang kafir tengok kejadian Allah Ta'ala, tak terasa, tak tersentuh, tak terdetik dalam hati, tak ada kesan. Sebab tu Allah Ta'ala kata yang akan mengambil pengajaran di sini adalah orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fi khalqikum, dan tentang kejadian kamu, wa ma yabuthu, dan sesuatu yang Allah Ta'ala membiak. Membiak jenis binatang-binatang yang dibiakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibanyakkan oleh Allah Ta'ala. Min dabatin, daripada binatang. Dabah ini, min dabatin, binatang-binatang yang melata atas muka bumi ini. Berapa banyak anak yang dilahirkan oleh binatang-binatang. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, ayatul liqaumi yuqinun, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakin tentang hebatnya Allah. Tadi dia kata tanda bagi orang beriman, dan orang beriman juga adalah orang yang yakin. Ciri orang yang beriman adalah yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebut apa lagi? Waqtilafil laili wan nahar, perselisihan malam dan siang. Tadi siang, sekarang ni malam pula, besok siang pula. Silih berganti siang malam tu siapa bagi jadi? Manusia buat ke? Allah Ta'ala yang buat. Wa ma anzalallahu minas sama', dan sesuatu yang telah menurun oleh Allah Ta'ala daripada langit. Allah Ta'ala turun apa daripada langit? Hujan, min rizkin, daripada rezeki.
Hujan itu membawa rezeki, sebab sumber minuman kepada manusia, boleh menjadi sumber minuman kepada manusia, tanaman, dan boleh disiram akan pokok-pokok yang ditanam untuk menyuburkan tanam-tanaman. Tanam-tanaman itulah rezeki kepada manusia. Rezeki kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala tak turun hujan, boleh tumbuh sayur-sayuran, buah-buahan, pokok kayu boleh tumbuh tak? Hujan tak turun, tak boleh. Disuburkan dengan diturunkan hujan. Fa ahya bil ard, daripada air hujan itu kata Allah menghidupkan bumi Allah. Bumi ini menjadi subur. Boleh kita tanam tanaman kerana adanya air hujan. Ba'da mautiha, selepas matinya. Maknanya hadirin sekalian, bumi ini kalau tidak disirami oleh air hujan, maka dia mati. Mati tak boleh hidup tanaman. Tanam pun dia tak boleh hidup. Dia mati. Setelah dia mati, dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Wa tasrifir riyah, memperjalankan angin. Angin bila yang bertiup, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatul liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang yang berfikir. Yaqilun, orang yang ada akal, maknanya orang yang berfikir. Tilka ayatullah, Allah Ta'ala kata yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat ni maknanya apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah ada dua. Yang ni kita selalu ulang dalam pengajian kita. Yang pertamanya, dia ada dua tanda, dua ayat Allah, dua tanda kebesaran Allah. Yang pertama dia panggil ayatul manzurah, ayat yang dilihat. Kejadian langit, bumi, haiwan, tumbuhan, itu ayatul manzurah. Bila kita tengok kejadian-kejadian Allah, dapat menguatkan iman kita kepada Allah. Yang kedua, ayatul maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca. Apa dia ayat yang dibaca? Iaitu Al-Quran. Bila baca Al-Quran, bila dibaca Al-Quran, bertambah iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah Ta'ala kata tilka ayatullahi natluha, jadi demikian itu ayat-ayat Allah yang kami baca akannya, akan ayat alaika, atas kamu wahai Muhammad, bil haq, dengan benar. Cerita dalam Quran ini semua benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka kamu jangan termasuk daripada kalangan orang-orang yang ragu. Lalu apabila Allah Ta'ala menceritakan kejadian langit dan bumi, membiaknya binatang-binatang di atas muka bumi, perselisihan malam dan siang, Allah Ta'ala menurunkan air hujan daripada langit yang dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan memperjalankan angin, adalah tanda-tanda bagi orang berfikir. Lalu Allah Ta'ala kata fa bi ayyi hadisin ba'dallah, apakah perkataan selepas Allah dan ayatnya, selepas perkataan Allah, selepas ayat-ayat Allah, yu'minun, mereka nak beriman. Apa ayat lagi? Allah Ta'ala cerita dah diterang macam-macam keterang. Apa alasan bagi orang kafir nak beriman? Setelah diterang beberapa ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Fa bi ayyi hadisin, perkataan apa lagi ba'dallah? Nak perkataan apa? Nak hujah apa? Nak dalil apa? Nak ayat apa lagi untuk beriman? Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yu'minu, mereka beriman. Allah Ta'ala cerita bagaimana peliknya manusia ni, nak alasan apa, nak hujah apa untuk mereka percaya Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala ni hebat, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Nak apa dalil? Semua dah sebut dalam Quran, tapi tak beriman lagi manusia ni, tak takut berdoa kepada Allah. Kadang-kadang bukan tak baca, bukan tak sentuh Al-Quran, dia orang kafir baca Al-Quran tapi tak mau faham juga. Dia duk kaji ayat 59 surah An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Dia tak baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia tak baca hak lakum dinukum waliyadin, orang kafir ni masuk neraka, sesat, kena azab dalam neraka. Hak tu dia tak baca. Dia baca ayat 59 sahaja, dia nak kenakan orang lain. Ni dalil Quran ni. Hak qul ya ayyuhal kafirun tu kamu tak baca. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir. Hak tu tak baca. Jangan jadi Yahudi, baca sebahagian ayat, tolak sebahagian yang lain. Hak ni nak jadi Yahudi ke apa ni? Apa yang saya sebut ni tak kena-mengena orang yang masih hidup ataupun yang telah mati. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa pun.
Tapi nak baca kena baca semua. Jangan baca sekat-sekat kan, baru kita boleh faham. Ni baca hak nak utuh kat balik kita, hak nak kenakan orang. Jadi Allah tanya, saya nak ulang banyak kali ayat ni, nak ayat apa lagi? Nak tanda kebesaran apa lagi untuk manusia beriman? Macam-macam lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okey, terus B. Penjelasan kisah-kisah terdahulu. Dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu dan pengajaran-pengajaran yang terdapat berita dan kisah tersebut. Al-Quran menjelaskan kebinasaan dan azab yang telah menimpa umat yang terdahulu sebagai balasan keingkaran mereka kepada ajaran yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kepastikan mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara waj'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Okey, sebahagian daripada maklumat ilmu ataupun isi yang terkandung dalam Quran ni Allah Ta'ala cerita keadaan, suasana, fi'il perangai orang dulu-dulu. Tadi kita sebutlah Fir'aun dan Namrud kan. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alam yarau, adakah mereka tidak melihat, kam ahlakna min qablihim, berapa ramai yang telah kami binasakan sebelum mereka. Contohnya kalau kafir Quraisy, hak sebelum kafir Quraisy ni apa? Namrud, Samud, Qau'ad, hak dulu-dulu kan. Saharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Allah Ta'ala datangkan ribut taupan selama seminggu. Allah Ta'ala hapuskan kaum yang terdahulu. Jadi sebelum orang kafir di zaman Nabi ada lawan Nabi ni, Allah Ta'ala kata dulu kami belasah teruk dah, kami binasakan, kami musnahkan mereka. Alam yarau, adakah mereka tidak melihat? Kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami binasakan min qablihim, sebelum mereka, min qarnin, daripada kurun ataupun umat yang terdahulu, makkannahum fil ard, kami teguhkan mereka di atas muka bumi, kami jadikan mereka hebat, kaya, senang lenang, cerdik, pandai, mendirikan bangunan-bangunan yang mencakar langit. Malam numakil lakum, yang kami tak bagi kekuatan itu, kehebatan itu kepada kamu. Zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad pun mana kau nak buat bangunan sampai mencakar langit, guna pahat gunung ganang buat istana kan, buat istana, buat hotel, buat rumah kan, tak ada. Zaman dulu buat. Tengok, kami tak bagi kepada kamu, kepada orang dulu-dulu kami bagi, tapi kami hancurkan mereka kerana tidak beriman. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami hantar ataupun kami utuskan daripada langit itu air hujan yang lebat. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan telah kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bizunubihim, lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sebahagian daripada bencana alam yang berlaku selain daripada ujian, dia adalah kerana maksiat. Allah Ta'ala sebut banyak tempat dalam Quran, saya duk perhati tengok, kadang-kadang musibah, bencana, malapetaka ni, di antara sebab berlakunya bencana tersebut kerana maksiat, kerana dosa yang dilakukan oleh manusia. Tengok ayat ni kata fa'alaknahum bizunubihim. Dalam ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu suatu musibah yang akan didatangkan oleh Allah, bukan sahaja orang yang melakukan kezaliman ataupun orang yang buat maksiat. Allah Ta'ala rangkum semua sekali. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak kenakan, nak timpakan azab, musibah kepada orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang buat maksiat. Orang yang beriman pun kena. Sebab apa? Kenapa orang beriman tak halang, tak tegur dia mau buat maksiat? Ni orang kata kubur masing-masing kan, lantak dia mau buat, dia mau tanggung lah. Orang tak boleh, dalam Islam tak boleh macam tu. Sebab tu dalam Quran kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada kumpulan orang yang cegah kemungkaran, ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang melihat kemungkaran dia kena ubah.
Dia tak boleh berdiam diri. Sikap orang Islam dia kena menentang kemungkaran. Kalau tidak, kita mengundang bala daripada Allah. Bukan kita buat, orang buat. Ya, kenapa kamu tengok saja? Allah Ta'ala kata, kami telah binasa akan mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami telah hidupkan, jadikan selepas mereka generasi yang lain. Dah mati tu, generasi itu habis langsung. Allah Ta'ala pelingkuk semua, benih pun tak tinggal. Mana ada kaum apa dia zuriat kaum Ad, kaum Samud zaman kita sekarang, habis langsung, licin, habis licin. Allah Ta'ala lahirkan, wujudkan generasi lain pula. Oh, generasi lain tu pula buat maksiat kemungkaran. Allah Ta'ala utus kat pula seorang Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami membangkitkan setiap umat itu akan seorang rasul. Tak sunyi daripada rasul. Supaya manusia tak boleh bagi alasan. Kami tak beriman, kami tak kenal Allah, kerana tak ada orang yang nak menyampaikan kepada kami. Tak. Allah Ta'ala bagi setiap umat akan rasul. Mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.